Baik, tadi kita dah berbual mengenai proses pemulihan negara kita dengan adanya semarak niaga dengan peruntukan sebanyak 40 bilion ringgit untuk dimanfaatkan oleh golongan usahawan negara kita. Sekarang pula kita nak bercerita tentang reaksi atau apa persediaan pembukaan semula sempadan Thailand Malaysia yang dijangka berlaku pada Mac depan. Yang mana ia dilihat dapat meningkatkan ketibaan pelancong, memandangkan pelancong Malaysia adalah kumpulan terbesar yang mengunjungi negara itu sebelum pandemik COVID-19 dan juga mungkin yang lebih penting adalah membawa kebaikan kepada urusan perniagaan dan ekonomi negara kita. Jadi kita ingin bersama dengan Muhafani Muhammad, Wakil Astro Awni Kelantan yang ada buat satu tinjauan bagi mendapatkan reaksi rakyat Kelantan sendiri tentang berita pembukaan sempadan itu. Terutama sekali Muhafandi, apa yang paling mengujakan mereka dengan pembukaan sempadan itu? Adakah lebih kepada dapat semula melancong ataupun lebih seronok kerana dapat lebih banyak peluang perniagaan selepas ini, Muhafandi? Baik, terima kasih Faris. Jadi Kuala Lumpur seperti yang kita ketahui, dua-dua perkara itu sememangnya agak penting dan kesemua baik penduduk di Thailand dan juga di Kelantan ini sama ada di rantau panjang ataupun di pengkalan kubur memerlukan sempadan dibuka selain mempertingkatkan sektor ekonomi perniagaan mereka. Yang paling penting buat mereka adalah aspek kekeluargaan, di mana saya kira Faris sendiri pun mungkin kurang pengetahuan berkenaan dengan kekeluargaan ini, di mana sebahagian besar rakyat Kelantan yang berada di pinggir Sungai Golok, sama ada di kawasan Tumpat, di kawasan Pengkalan Kubur ataupun di Rantau Panjang sendiri, kebanyakannya mereka mempunyai pertalian keluarga dengan masyarakat di sebelah selatan Thailand, sama ada di Tak Bai, di kampung Jelira ataupun di kawasan Weng ataupun di kawasan selatan Thailand. Dan sebelum daripada pandemik ataupun semasa sempadan dibuka, aktiviti ulang alik ni boleh dikatakan berlaku setiap hari, di mana setiap hari saya menyaksikan penduduk daripada selatan Thailand menyeberang masuk ke negara kita, ke Kelantan ini untuk berniaga, dan pada sebelah petang mereka pulang. Aktiviti seumpama itu rancak berlaku sebenarnya sudah sekian lama, puluhan tahun telah berlaku di kawasan sempadan ini. Dan apabila sempadan sahaja ditutup, kebanyakan peniaga ataupun mereka yang mempunyai dokumen Thailand ini tidak dapat menyeberang masuk ke Malaysia, dan sebahagian perniagaan di Pekan Rantau Panjang ataupun di Pengkalan Kubur yang dimiliki oleh rakyat Thailand tidak dapat beroperasi. Sebaliknya bagi peniaga tempatan seperti yang anak tempatan di Rantau Panjang ataupun di Pengkalan Kubur, mereka boleh membuka kedai seperti biasa. Begitupun soal barangan ataupun keperluan yang sebelum ini mereka import daripada Thailand sukar dibawa masuk ke sebelah kita untuk berniaga. Dan untuk itu, situasi itu untuk tahun lepas dan tahun-tahun sebelumnya semasa pandemik COVID dan juga penutupan sempadan ini, kebanyakan barangan yang diimport dari Thailand ini dijual dengan harga yang agak tinggi, kerana barangan seperti beras siam yang sebenarnya beras siam ini kita dilarang menjual di sini, namun berlaku juga aktiviti penyeludupan menggunakan sungai, laluan sungai untuk mau masuk beras siam. Selain itu, barangan seperti kosmetik dan sebagainya, sebenarnya barangan tersebut boleh dibawa masuk melalui pintu sempadan yang sah, namun hanya satu laluan dibuka, iaitu di Rantau Panjang. Keadaan ini menyebabkan berlaku peningkatan kos barangan yang dijual di Pengkalan Kubur, di zon bebas cukai Pengkalan Kubur, dan juga di Bukit Ta ataupun di sempadan Bukit Bunga, antara Bukit Bunga dan juga Jeli. Dan sekiranya kerajaan berhasrat untuk membuka sempadan, ianya memberi satu rahmat buat peniaga di Kelantan ini, terutamanya mereka berada di Rantau Panjang dan juga Pengkalan Kubur, di mana selain dapat merancangkan aktiviti perniagaan di pekan tersebut, silaturahim kekeluargaan dapat disambung kembali. Dan saya juga berkesempatan menemui beberapa orang peniaga yang berada di zon bebas cukai ataupun pusat perniagaan di Pengkalan Kubur yang mengharapkan supaya sempadan dibuka bagi membolehkan mereka merancangkan aktiviti perniagaan mereka, dan paling penting, Faris, adalah merapatkan kembali jurang silaturahim kekeluargaan mereka bersama dengan masyarakat Thailand itu. Jadi kita dengarkan. Okey, bagi pandangan saya yang mewakili pengusaha-pengusaha Kelantan di negeri Kelantan, saya mensyurkan supaya kerajaan membuka
sempadan negeri Kelantan supaya setiap peniaga-peniaga boleh menjalankan aktiviti seperti biasa dan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Seandainya sempadan kita ditutup, maka yang akan peniaga-peniaga pun secara haram masih lagi berterusan. Jadi kalau kerajaan membuka pintu sempadan, setiap perniagaan menjadi rancak dan ekonomi secara tak langsung ekonomi kita akan berkembang. Bagi saya patut buka. Kalau tak buka, kita rasa benda ni lagi susah. Penyakit tu dia tak boleh lari. Dah sampai bila penyakit ni kita kena buat saya dah dengan dia. Tak lagi dah penyakit ni. Tak. Baru ni 4,000 lebih, 5,000 dah. Raya Cina, dekat Raya Cina. Dah Raya Cina lah ni berapa belah? 20 lebih dah. 20 lebih. 20 lebih. Bermakna benda ni tak boleh lari dah. Apabila 20 lebih, kita tutup pula. Misalnya, tutup pula. Turun. Apabila turun tu, perok pula. Buka pula, naik pula. Sampai bila nak maju? Sampai bila negara kita nak jadi lagu ni? Molek buka. Hamba lah. Buka tu hamba rasa patut kena buka. Sebab KJL pun maknanya melalui hak ni dia boleh masuklah duit lah maknanya apabila orang luar tak masuk nak ambil pendapat apa, nak ambil apa dia macam Kelantan lah ni. Kelantan lah ni banyak teruk betul teruk. Pandangan saya molek lah. Pasal apa molek? Pasal molek mana orang Malaysia boleh pergi ambil barang, buat klik sini orang Thailand boleh ambil barang, boleh berniaga, urusan berniaga. Urusan niaga lah. Mana rancak lagi lah kalau niaga. Ada lagi lah. Kalau misalnya KJN nak buka sempadan, kenapa perlu KJN buat? Kena cek nak buat SOP ya. Ketak lah. Ketak SOP, cek tutup. Kalau ketak SOP tu dah ke mana contoh dia? Kena surat teh pakai wajib emas, lepas tu kena ada pasport kalau masuk ke haram lah. Kebanyakan masuk ke haram tu payah tu. Muhammad Fandi, Malaysia dan Thailand hanya dipisahkan dengan sebatang Sungai Golok. Bagaimana Muhammad Fandi melihat penutupan sempadan selama lebih 2 tahun ini memberi kesan yang besar terutama kepada peniaga di sana, Muhammad Fandi? Sebenarnya kalau dikira dari sudut kesan itu sememangnya diakui memberi satu kesan yang besar kepada peniaga dan juga penduduk tempatan di sini. Namun untuk makluman Faris sendiri dan juga penonton, sebenarnya Sungai Golok ini tidak berpagar dan hanya boleh diakses melalui bot ataupun dengan jaraknya tidak sampai pun 50 meter. Yang mana aktiviti penyeludupan sama ada barangan kita yang diseluduk masuk ke sebelah Thailand ataupun barangan Thailand yang dibawa masuk ke sini setiap masa seringkali berlaku dan ini tidak dinafikan oleh pihak berkuasa. Begitupun jika sekiranya sempadan terus ditutup, aktiviti ini berjalan seperti biasa. Namun pada masa yang sama juga peniaga dan juga rakyat tempatan mungkin akan mengalami kerugian kerana barangan yang diseludup yang dijual itu mungkin harganya sudah meningkat naik dan keperluan antara kedua-dua negara ini juga mungkin aksesnya agak terhad sekiranya sempadan ini tidak dibuka. Untuk itu ramai pendapat, ramai pandangan yang mengatakan wajar dibuka sempadan ini kerana ianya boleh ataupun dapat merancakkan aktiviti ekonomi bukan sahaja ekonomi di sekitar kawasan rantau panjang sahaja ataupun di kawasan Pekalan Kubur, sebaliknya rantaian ekonomi di kawasan Pasir Mas ataupun daerah ataupun kampung-kampung yang berdekatan dengan sempadan ini. Dan apabila dibuka sempadan itu kelak nanti, mungkin kita kata SOP dan juga peraturan itu mungkin boleh ditambah baik ataupun diperketatkan sama ada untuk mereka yang ingin masuk ke Thailand ataupun daripada rakyat Thailand yang ingin masuk ke Kelantan ini, Faris. Muhammad Fandi, siapa yang lebih untung jika sempadan itu dibuka nanti? Rakyat kita ke atau mereka yang di Thailand? Yang maksudnya untung tu dari segi peluang untuk meraih pendapatan, Muhammad Fandi? Sebenarnya sepanjang penutupan sempadan ini dan juga tidak boleh keluar masuk daripada Thailand ataupun daripada Kelantan ini ke Thailand,
Yang saya dapat maklumat daripada pihak berkuasa di Thailand dan juga rakan-rakan saya, termasuklah mereka yang terlibat dalam industri pelancongan, dalam industri perniagaan, mereka mengakui selatan Thailand khususnya Sungai Golok dan juga Tak Bai 100% mengharapkan kehadiran rakyat Malaysia, terutamanya apabila musim perayaan, musim cuti sekolah dan sebagainya. Mereka menunggu saat kehadiran pengunjung daripada Malaysia ini. Namun sepanjang 2 tahun ini kebanyakan industri, khususnya industri hiburan, saya dimaklumkan telah lama ataupun telah banyak ditutup. Ini kerana rakyat Malaysia tidak dapat masuk untuk melancong, untuk beristirahat dan sebagainya. Jadi kebanyakan pusat-pusat hiburan itu terpaksa ditutup. Dan pada masa yang sama juga ekonomi mereka juga lemah dan juga lembab disebabkan tiada aktiviti jual beli, tiada mereka yang datang ni untuk shopping, membeli barangan daripada Thailand. Dari sudut kerugian itu, saya melihat rakyat Thailand ataupun peniaga di sekitar Tak Bai, di sekitar Sungai Golok dan sebagainya mengalami kerugian dan juga amat terkesan berbanding dengan peniaga kita yang berada di Golok, yang berada di Rantau Pajak ataupun di Petalang Kubuk ini. Ini kerana Faris, yang saya sebutkan tadi, walaupun pintu sepadan laluan sah itu ditutup, aktiviti penyeludupan itu tetap berlaku. Dan barangan seperti yang dilarang oleh kerajaan kita seperti beras siam dan sebagainya masih boleh didapati di Kota Baru, di mana-mana tempat ini. Ini bermakna aktiviti penyeludupan itu terus berjalan walaupun sepadan ditutup. Inilah yang dikatakan oleh peniaga. Kesannya sekiranya ditutup sempadan itu, kesannya amat besar kerana peniaga sendiri akan rugi dan kerajaan juga akan rugi dari sudut pencukaian itu, Faris. Itu mungkin menjadi satu berlakunya masalah jenayah dengan aktiviti penyeludupan. Itu pastinya kita tak mahu. Dan terakhir sekali mungkin Muhammad mungkin boleh kongsikan juga kepada kami, adakah mereka bersedia dengan SOP yang ditetapkan untuk mereka merentas ke negara Thailand dan juga dari Thailand nak masuk ke Malaysia? Terakhir sekali Muhammad. Sebenarnya apa yang saya boleh kongsikan pada ketika ini, SOP yang ditetapkan oleh kerajaan Thailand, oleh pihak berkuasa Thailand agak ketat berbanding dengan SOP yang ditetapkan oleh kita, kerana mereka, saya difahamkan, lebih takut dengan penyebaran ataupun penularan varian Omicron ini. Untuk SOP ini, sebahagian besar rakyat Kelantan, sebahagian besar mereka yang berada di sekitar kawasan Pasir Mahdi Kota Baru ini, mereka telah lama bersedia sekiranya kerajaan Thailand mengetatkan SOP ataupun mempertingkatkan hukuman sekiranya dengan alasan untuk membeteras ataupun untuk mengurangkan peningkatan kes ini. Berbalik juga di pihak kita, bagi peniaga kita juga, mereka telah pun lama mengamalkan SOP yang ketat, di mana setiap premis perniagaan di zon bebas cukai, di kedai-kedai yang menjual barangan dan juga pakaian ini, mereka juga menghadkan jumlah pengunjung yang masuk ke premis mereka. Mereka meletakkan sanitasi tangan, yang mana setiap pelanggan yang masuk ke premis mereka diwajibkan untuk melakukan sanitasi. Mereka juga tidak membenarkan pelanggan duduk dalam keadaan rapat-rapat. Jadi SOP yang saya perhatikan sejak beberapa tahun ini diamalkan dengan cara disiplin. Ini bermakna peniaga kita di sini dan juga rakyat kita sendiri khasnya telah pun bersedia dan juga telah pun orang kata mengambil langkah berjaga-jaga kerana mereka bertanggapan mereka tidak mahu wujudnya kluster ataupun kes-kes yang melibatkan pintu sepadan ataupun mereka yang tinggal di sempadan ini, Faris. Terima kasih banyak Muhammad Muhammad, Wakil Astro Auni Kelantan yang berkongsikan apa kata rakyat tentang berita pembukaan sempadan Malaysia dan juga Thailand. Itu sahaja untuk cerita pada petang ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.